para ibu, para ibu ayah, muslimin muslimat, saudara dalam ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ni. Saya tak sure pula malam ni macam mana nanti kita, maksudnya ini macam akan berterusan Tambah lah. satu kelas. Ya, Kita ya. kelas. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Ada permintaan. Okey, jadi seperti mana yang saya maklum sebelum ni, saya teringin nak share dengan para ibu ayah berkenaan dengan beberapa kisah-kisah, teladan-teladan yang berlaku pada zaman dahulu. Jika pada kelas yang lain kita membicarakan tentang kerasulan, tentang kisah para anbiya, maka kisah pada malam ini, insya-Allah kalau dia berterusan, uh, saya ingat untuk yang minggu ketiga ni kita lebih santai lah. Ketiga, keempat kita lebih santai, maksudnya hanyalah sekadar ibrah daripada kisah. Ibrah daripada kisah, mungkin kita boleh lebih interaktif. Perbincangan itu dia tidak melibatkan hukum hakam macam minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi saya tak mau panjang lah. Jadi semalam ni saya pilih kisah yang diambil daripada hadis Bukhari. Kisah yang terkenal sebenarnya, cuma kisah ni panjang. Saya buat juga slide tadi untuk nak menceritakan kisah ini. Saya, saya ingat saya tunjuk slide dulu ataupun saya baca dulu. Saya tunjuk slide lah dah. Tapi slide ni mungkin tak begitu lengkap. Sebab kisah ni sangat panjang. Terlalu panjang. Alamak. Dia hilang. Full screen. Macam mana nak keluar? Ni. Kisah ni dia panjang. Sekejap. Okey. Share screen. Saya tunjuk slide dulu lah baru kita nampak sikit dia punya gambaran dia. Kisah ini. Okey. Alright. So saya pilih cerita pada malam ini adalah kisah berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Mungkin sebahagian ibu ayah dalam ni dah sedia maklum dah tentang kisah ini kot. Mungkin sebahagian besar dah tahu dah kot kisah ni terkenal. Ini bukan gambar dia lah, ini sekadar AI generate. Okay, latar belakang dia saya catat terus lah sambil saya baca. So kita ada interaktif sikit. Baik. Hadis ni sangat panjang, jadi saya kena baca, saya tak akan baca lahul matan. Saya akan baca yang penting sahaja untuk dia saya elaborate. Okey, insya-Allah. Tapi saya kena bagi disclaimer awal, cerita ni sangat panjang tapi menarik. Okey. Kisah ni adalah tentang seorang sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik, yang dikenali sebagai seorang sahabat yang disanjung kerana keimanan dan ketaatannya. Ka'ab bin Malik seorang sahabat yang terkenal dengan kemahiran kehujahan. So macam lawyer lah. Kak Amin Malik seorang sahabat Nabi yang pandai bersastra, pandai berpuisi dan pandai main ayat. Dan kalau kita bahasa mudahnya, kalau hari ini dia hidup, dia adalah seorang lawyer. Dia ada kemampuan itu. Ada beberapa orang sahabat yang lain yang macam tu. Lagi dua orang saya bernamakan Abdullah bin Rawaha dan seorang lagi Zaid bin Sabit. Ini antara yang selalu kalau orang musuh Islam serang Rasulullah ataupun serang Islam, Nabi kan bagi tahu kepada Zaid bin Sabit, Ka'ab bin Malik ni, uh, you create your own poem. Kita create our own poem dan balas balik. Bagi balik. Kita bagi syair kita bagi balik. So Islam tidak mengabaikan bakat yang lain di sudut kesenian, lirik yang cantik, puisi. Maka Nabi pernah arahkan Zaid bin Sabit, seingat saya, buat kita punya our own puisi syair, kita balas balik kepada syair-syair orang orang yang memusuhi Islam. Jadi Ka'ab bin Malik adalah salah seorang di antaranya. Baik. Peristiwa ini adalah peristiwa kisah Ka'ab tidak menyertai perang Tabuk. Okey. Jadi peristiwa perang Tabuk ini, okey. Perang Tabuk ialah peristiwa perang yang berlaku di antara Islam dengan Rom. Okey, Islam dengan Rom. Baik. Perang Tabuk berlangsung dalam suasana yang sangat terik dan sukar dan memerlukan pengorbanan ketabahan umat Islam. Baik, ceritanya begini. Hadis ni Ka'ab bin Malik cerita kepada anaknya Abdullah. Abdullah cerita baliklah kepada kita semua. Okay? Dia cerita, Ka'ab ni cerita kepada Abdullah. Disebut kat sini, wa kana qaidu Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik. Saya cepatkan yuhaddisu hadithahu hina takhallafa an Rasulullah. Dia cerita kepada anaknya peristiwa dulu dia pernah membelakangi Rasulullah ceritanya. Jadi Ka'ab cerita kepada anaknya Abdullah bahawasanya dulu ayah pernah ada satu story dengan Rasulullah. Ayah pernah
Satu ketika ayah membelakangi Rasulullah, means ayah tak join Rasulullah. Katanya begitu. Qala Ka'ab, kata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghuzwati ghazaha qattun illa ghuzwati Tabuk. Saya ringkaskan, kata Ka'ab, ayah ni dulu tak pernah pun membelakangi Rasulullah, melainkan sekali saja perang Tabuk. Okay. Panjang lagi, tapi saya terus baca bahasa Melayu. Ka'ab kata, berlaku peristiwa Perang Tabuk ni berlaku pada tahun bila ni? Tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang Rasulullah lead. Rasulullah sendiri, himself lead perang itu. Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijrah, penghujung. Maksudnya perang Tabuk ini usia Nabi dah 63 dah, ataupun kalau kita boleh katakan 62 hujung dah. Maksudnya mendekat kepada kewafatan baginda dah. Jadi tapi Nabi still took an effort untuk pergi juga perang Tabuk ni. Sebab apa? Sebab perang Tabuk ni kalau dia berlaku, dia ialah perang yang sangat besar, sebab kita akan berhadapan dengan pasukan Rom. Kerajaan Rom yang rasmi itu. Sebelumnya kita pernah berhadapan dengan Rom dalam perang Mu'tah. Dalam perang-perang sebelumnya itu pernah. Cuma ini yang lebih kepada Rom membuat satu pakatan yang besar. Maksudnya tentera rasmi dari seluruh kerajaan itu bergabung di setiap negeri-negeri di bawah Rom itu bergabung. Rom Timur lah maksud saya kat sini. Rom Byzantine. Sebab Rom Barat habislah. Para ibu ayah dalam ni ada yang academician pun tahu kan, Rom Barat sebenarnya sebelum tu telah tak ada dah. Bila kita membicarakan tentang Rom pada zaman Rasulullah, kita merefer kepada Rom Timur. Rom Barat ni telah dirosakkan oleh penyakit-penyakit, kebodohan, penjualan agama, draconian law, apa semua ni merepek-merepek, sehingga kan nanti dia berlaku satu arus yang disebut sebagai wong kenderung, iaitu arus golongan gasar keluar ke celah-celah kota-kota untuk take over kota-kota itu daripada orang-orang pekan dan bandar. Oh, bangsa Frank, bangsa Saxon, bangsa Anglo, bangsa Vandal, bangsa Vikings, bangsa semua inilah bangsa-bangsa yang keluar untuk mengajar orang-orang pekan itu untuk erti hidup. Itu contoh yang panjang, tapi saya ingat dalam ni ibu ayah pun tahu. Jadi pada era Rasulullah, bila kita menyebutkan tentang Rom, kita merefer adalah Rom Byzantine, the Rom Timur. Sama macam kalau kita membaca kitab-kitab Melayu sejarah, misalnya kita membaca kitab Hantuah, kisah Hantuah. Bila menyebutkan tentang Hantuah menghadap Raja Rom, dia tidak bermaksud Rom itu adalah orang putih. Okay? Rom yang direfer dalam kitab-kitab Melayu lama sejarah, Rom itu bermaksud apa? Bermaksud Turki, Uthmaniyah. Bila disebutkan Rom, bila ada satu perenggan itu Hantuah menghadap Raja Rom. Bukan Hantuah bertemu orang putih, tapi Hantuah bertemu Raja Uthmaniyah. Sebab Uthmaniyah dah take over Rom setelah menang dalam perang Constantinople. Maka mereka memiliki Constantinople yang sebelumnya dianggap sebagai ibu kota Rom Byzantine. Jadi bila Uthman ada take over, maka dia still dikenali sebagai Rom tempat itu, tetapi kerajaannya adalah Islam, adalah Uthmaniyah. Macam Kuala Lumpur lah. Kalau kita bercakap tentang Kuala Lumpur tahun 2021, kita bercakap tentang Perikatan Nasional misalnya. Tapi Kuala Lumpur 2024 adalah Pakatan Harapan. Tapi yes, dia still Kuala Lumpur. Dia macam itulah. Saya bagi analogi mudah. Tapi dalam hadis kita ini, Rom Timurah Byzantine. Dan mereka lah yang banyak berkembang pun. Rom Barat telah musnah lebih awal. Dan bila kita bercakap tentang Raja Konstantin, Titus, apa semua tu adalah Rom Timur, yang menghantam orang Yahudi pada tahun 80 Hijrah. Itu semua di Rom Timur. Ke depan insya-Allah, bila kita melewati tajuk-tajuk itu, saya pasti insya-Allah akan selitkan. Baik, sambung yang ni lah, saya tak mau panjang yang ni. Jadi Rom itu telah buat satu pakatan besar untuk menghancurkan Islam Madinah, kerana mereka merasakan Islam ini, Madinah ini adalah threat kepada Rom. Walaupun Rom dah ribuan tahun, Rom Byzantine dah ribuan tahun, Madinah baru 9 tahun. 9 tahun. Macam mana negara sekecil 9 tahun nak jadi threat? So orang putih, orang Kristian dah nampak benda tu dah. Jadi berlaku pakatan besar, depa nak hancurkan Islam lah. Madinah lah. Rasulullah SAW ada special branch Melayu ni. Rasulullah ada intelijen yang pergi collect data, yang masuk spy, baca etihan tu. Dan Rasulullah dapat info ini, dan Rasulullah buat satu perancangan yang kalau kita membaca sejarah perang Tabuk, Rasulullah buat perancangan iaitu sebelum Rom datang menghancurkan Madinah, kita keluar dulu pergi serang mereka.
Sedangkan kita baru 9 tahun. Kita kecil. Kita kecil berbanding Rom. Walaupun Rasulullah ketika itu berjaya kumpul hampir 20,000 orang tentera, tetapi berbanding dengan Rom yang ratusan ribu, kita masih kecil. Baik, itu peristiwa Tabuk. Baik, sambung. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah SAW fi ghazwati Tabuk. Maka dia kata, ini cerita ketika aku membelakangi Rasul dalam perang Tabuk. Dia kata, inni lam akun qattun aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilka ghazwah. Ringkas cerita, Ka'ab bin Malik kata macam inilah. Sebenarnya masa peristiwa perang Tabuk tu, aku tak pernah Allah kurniakan kepada aku kesihatan yang sebegitu sihat, badan sebegitu ringan dan fit berbanding pada peristiwa Tabuk. Maksudnya tentu nampak tak hadis ni, Ka'ab cerita kepada anak dia. The way Ka'ab elaborate di story tu, nampak dah pandainya Ka'ab ini. Kat situ pun kita dah nampak dah. Kat situ pun kita dah nampak kehebatan Ka'ab ni. Dia kata sebelum dia nak memulakan plot cerita yang panjang ni, dia kata dah, ayah tak pernah sesehat uh, berbanding musim perang Tabuk. Masa musim perang Tabuk tu lah ayah paling fit, paling sihat, berharta pasal dia ada kebun. Time itulah kebun yang paling banyak tumbuhan, paling banyak hasil. Time itulah kesihatan yang paling kuat. Time itulah dia paling fit. Macam itulah. Jadi dia duk kalau pasal Nabi duk kumpul harta sebab perjalanan Nabi ke Tabuk jauh ratusan kilometer dalam musim panas terik. Jadi Rasulullah SAW memerlukan kelengkapan yang banyak, memerlukan dana yang banyak. Maka ketika itulah peristiwa yang Abu Bakar bagi harta, Umar bagi harta, Abdul Rahman bin Auf bagi harta itu. Dalam musim tu kata Ka'ab bin Malik, ayah sering berulang ke center macam Masjid Nabawi macam tu. Dan masa tu para sahabat sebelum bertolak ke Tabuk, mereka akan sering berkumpul kat situ untuk asah pedang, pasang panah, jahit baju, gitulah. Yalah, sebelum kita pergi ke perang, kita mesti ada satu center yang kita berkumpul, macam tu kan. Maka kata Kak, ayah sering pergi situ, ulang alik. Jadi dia tengoklah kawan ni sedang jahit baju, kau ni sedang asah pedang, kau ni sedang sediakan tombak dan lembing. Dan ayah tak siap apa lagi. Ada cerita kat anak dia, ayah tak siap apa lagi. Sebab masa tu yang rasa macam ayah kuat, fit, sempat. Tak apa, boleh kecap. Last minute boleh siap kan? Tak apa. Okey, bagilah orang libat dulu. Itu cerita dia begitu. Ni saya ringkaskan lah. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW berjaya kumpulkan ramai yang sukarelawan, para mujahidin yang sanggup nak turun ke Tabuk. Terlalu ramai, puluhan ribu. Kata Ka'ab bin Malik, uh, wal muslimun ma'a Rasulillah kathirun wala yajma'uhum kitabun hafiz. Ramai sangat. Cuma malangnya tidak dicatatkan dalam satu buku yang terpelihara. Maksudnya tidak ada satu dokumen yang menyimpan attendance of mujahidin Tabuk. Dia kata sayanglah. Dia kata walaupun kita terlalu ramai, tak ada satu dokumen yang simpan. Ini satu elemen kedua yang memberi signal kepada kita kebijaksanaan Ka'ab bin Malik. Maksudnya masa tu pun dia dah fikir dah. Dia ada critical thinking. Kita sepatutnya kita dah ramai macam ni, kita kena ada satu buku kita simpan untuk tulis setiap nama mujahidin kan. Sebab tu para ibu ayah, bila saya buat kuliah hadis lah, hadis 40 Riyadhus Solehin. Yang ni saya cerita daripada hadis Riyadhus Solehin. Saya suka mengajak para pendengar saya untuk kita lihat teks matan hadis itu, lihat siapa yang riwayatkan dan sampaikan, dan the way dia elaborate cerita tu menunjukkan sisi kebijaksanaan dia. Di sini selain kita dapat cerita Ka'ab, kita dapat lihat sisi kebijaksanaan Ka'ab dalam menyampaikan cerita. Baik. Maka Ka'ab kata sayanglah, tak dikumpulkan dalam satu kitab. Apalah, itu tambahan dia. Maka Rasulullah semua siap apa semua ni, saya duk kalik, dia kata. Ayah kalik. Masa tu pun kebun tengah jadi kan. Dia rasa macam isu dia Kak ni, dia bukan tak mau pergi, dia nak pergi. Dia memang ready untuk pergi, cuma dia masih belum siapkan pedang. Sibuk masa tu pun kurma dia jadi banyak, dia duduk kalut pergi ambil kurma dia. Tapi dia kata tak apalah, esok lusa sempat ni aku nak asah pedang. Tapi dalam dia duduk kalik tu bahasa utara lah kan, saya faham lah kan. Kalik tu macam apa kalik ditunda, dia delay kan. Dalam dia ha? Leka. 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 Leka sikit kan. Inggeris tu delay bukan, dia macam procrastination kan, dia lebih sedap ayat tu kan. Dia macam menunda-nunda benda tu kan. Then
bila dia rasa dia sempat, itu selalu berlaku kat kita sama lah kan. Saya pun macam tu lah. Sekarang ni saya tengah tekanan nak siapkan buku. Sebab saya tekanan, para ibu ayah sekalian, saya terima kasih sangat-sangat. Saya, ini kesempatan ni saya nak guna, saya nak curi 30 saat. Saya sangat berterima kasih atas bantuan para ibu ayah. Masalah saya 2 minggu selesai dalam tempoh 2 hari saja oleh ibu ayah. Alhamdulillah selesai. Esok anak-anak akan berangkat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu nak sampaikan macam mana rasa terima kasih tu. Terkejut, pengetua pun terkejut. Penolong kanan semua terkejut. Dia kata, how you boleh settle kes ni sat je. Saya kata Allah datangkan para malaikat kepada saya untuk bantu saya. Jadi terima kasih banyak-banyak para ibu ayah sekalian. Terima kasih. Baik. Tapi ni yang tekanan ni bukan tekanan babak dia ni. Tekanan baru ni sebab saya nak siapkan buku. Untuk next buku saya akan terbit bulan 5 tahun depan. So macam tu lah. Saya rasa macam saya sempat. Saya rasa macam saya sempat. Bila penerbit beritahu by end of November Ustaz kena siapkan. Saya kata okey, tak masalah. Sampai sekarang masih lagi bab 2. Tak sempat. Sebab kadang-kadang bila kita rasa macam sempat je, nanti ujung aku type balik. Tak sempat. Sekarang ni dah habis bulan 10 dah. Saya masih lagi dalam bab 2. Itu masalah tu. Tak apalah. Begitulah Kak. Dia rasa macam dia sempat. Akhirnya apa berlaku ibu ayah? Para tentera dia bertolak dah. Tentera dia bertolak baru dia rasa macam, ya Allah, aku tak ready apa lagi. Tentera dah pun bertolak. Tuan-tuan bayang tak? Bukan dia tak mau pi, dia memang nak pi. Tapi tiba-tiba Allah uji dia lah. Dia tak tahu macam mana. Orang dah bertolak dia baru dia tersedak. Alamak. Dia tak sempat nak kejar dah. Dalam hadis ni, cerita panjang lah. Masa tentera duk ready bersiap nak bertolak tu, dia rasa macam, okey, aku sempat kejar. Sebab aku tengah fit. Aku tengah kuat. Ada kebun, dalam kebun aku ada lagi 2-3 rangga tak kutip lagi. Aku settle ke yang tu dulu, sekejap lagi aku kejar. Tapi dalam duk buat kerja tu, terlepas juga. Tak apalah. Bila terlepas, baik. Bila terlepas, dia cuba nak jump into poin-poin penting. Baik. Dia rasa macam pelik sebab Ka'ab ni orang yang rapat dengan Rasulullah. Para ibu ayah pun kenal. Nama Ka'ab bin Malik kita macam, okey, Ka'ab bin Malik. Pernah dengar kan? At least kita pernah dengar. Oh, Ka'ab bin Malik. So at least kita pernah dengar. Maksudnya dia orang yang akrab dengan Nabi. Sahabat ramai. Tapi yang kita familiar tu bermaksud dia sering bersama dengan Nabi. Jadi Ka'ab ni sampai satu, bila semua pasukan dah pergi dah, dia baru tersedar yang summa lam yuqaddar dhalik li. Aku baru tersedak yang aku tak sempat nak kecap. Bahasa mudahnya begitu. Fataqiftu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswa. Dia kata, bila aku bangun pagi tu kan, aku bangun-bangun sunyi je Madinah. Tak ada siapa, sunyi je. Dia kata, yang ada illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Melainkan yang ada kat Madinah pada masa tu adalah lelaki-lelaki 2, 3, 4 orang, 5, 6 orang ni yang memang orang tahu ni munafik. Dia kata, kami pun pakat tahu lah. Ni memang jenis lelaki yang kaki burung, kaki beli MC, yang bila ada perang saja mesti dia ada lah dia punya time slip dia. Memang orang dah tahu dah, dia kata. Yang dekat Madinah pada masa tu cuma ada lelaki-lelaki yang marmusan alaihi fin nifaq. Yang semua orang tahu memang kaki munafik, dia kata. Aw rajulan mimman azara Allah Ta'ala minad du'afa. Dan adalah 4-5 lagi orang tua-tua yang memang Allah beri keuzuran. Bermaksud mereka memang tak mampu. Sakit, dah tua dah. Jadi dia kata dekat Madinah pada masa tu yang tinggal kaum ibu, anak kecil, dan lelaki-lelaki munafik, dan juga orang tua-tua, pakcik-pakcik. Aku yang muda, 40-an yang fit ni, dia rasa lain. Tuan-tuan, sebab dia selama ini hidup dengan Rasulullah, siang dan malam bersama dengan Nabi, duduk dalam majlis Nabi dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba kelompok itu pergi sama-sama. Dia bangun pagi tu, dia duduk dengan kelompok yang munafik, orang tutup. Ya Allah, boleh bayang tak perasaan dia pada masa itu? Boleh bayang, dia rasa macam, Allah, aku buat apa ni? Kan? Aku dah buat apa ni? Aku dah buat silap ni. Macam itulah. Nak kejar tak boleh. Sekarang boleh lah nak kejar. Kita kata, ya Rasulullah, hantar location. Saya follow je lah kan. Hantar live location. Dulu macam mana nak pergi? Nak pergi ke Medan Tabuk yang ratusan kilometer. Saya 700, 800 kilometer. Macam tu lah. Jauh, sangat jauh. Okay? Dalam keadaan yang panah terik melintasi padang pasir. 700 kilometer kot. Jauh lah. 700 kilometer ni Penang pergi Johor kot saya ingat. Penang pergi KL dalam 400 lebih. Pergi Johor mungkin. Ataupun Melaka. Johor saya ingat. Tapi mungkin dalam
Mual kot. Tak apalah. Okey, tapi okey, itu cerita dia. Hari-hari bila dia bangun pagi, dia rasa bersalah. Bangun pagi rasa bersalah. Tengok kiri kanan kosong, ada makcik-makcik, ada pakcik-pakcik tua-tua, ada dua tiga orang, orang munafik yang tak rasa bersalah. Orang munafik ni dia hidup macam biasa, okey lah, relax lah, tak ada apa pun. Tapi dia ni orang yang baik, dia mesti rasa bersalah. Aku, aku tak betul ya aku buat kerja ni. Aku rasa bersalah sangat ni. Ha, dia macam tu. Memang Allah akan campurkan kemanisan itu kepada kita. Macam peristiwa perang Gaza sekarang lah. Ada orang yang dia tak rasa apa. Biarlah Gaza perang ke, Yahya Sinwar syahid ke, apa jadi pun. Life must go on. Ada orang yang, yes, kita perlu teruskan hidup. Tapi dia merasa bersalah. Dia makan nasi, dia teringat macam mana lah pelarian Gaza makan. Dia tengok anak anak cucu dia bermain kat depan rumah, dia rasa macam mana lah anak cucu Gaza duduk main. Dia pakai baju, dia teringat macam mana lah anak Gaza pakai baju. Dia duduk rumah buka aircon, dia teringat ish macam mana lah orang Gaza tak ada rumah. At least dia rasa sedih itu. Bukan nak suruh sampai dia meraung, bakar diri, buat demo, tidak. Tapi at least dia rasa perasaan itu. Dia ada empathy itu. Dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah. Ini yang Kaab rasa. Dia rasa macam tak seronok. Bangun pagi rasa tak seronok. Nak melalui hari demi hari tu. Dia rasa sangat panjang. Nak menunggu Rasulullah balik ni. Ish, ya Allah. Bayangkan perasaannya kan. Baik. Kemudian, meanwhile, di pihak Rasulullah pula, kata Kaab, walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Rasulullah pula kata Kaab, Rasulullah tak perasan. Rasulullah tak perasan tentang ketiadaan aku ni. Rasulullah tak perasan. Ya? Tak perasan ketiadaan aku ni. Sampailah dekat medan Tabuk, baru Nabi teringat. Maka Nabi kata, faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk, ma fa'ala Ka'b bin Malik. Maka bila sampai Tabuk, isu dia apa para ibu ayah? Bila sampai Tabuk, pasukan Rom tak main. Pasukan Rom tak main. Pasukan Rom yang gemilang, power Rom yang ribuan tahun tu yang lengkap. Full gear dia punya tentera tu. Dia tengok keberanian pasukan yang baru 9 tahun Madinah yang berjalan kaki all the way 700 km from Madinah ke Medan Tabuk. Itu, mereka takut. Allah campurkan rasa takut kepada mereka. Mereka yang ratusan ribu, yang jauh lebih moden, jauh lebih lengkap. Tapi bila melihat kita yang kecil dan daif ini berani dan beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah, mereka takut. Wallahi, para ibu ayah, itulah senjata. Itulah tentera Allah yang kita lost sekarang. Tentera Allah yang paling powerful adalah ketakutan. Itulah infanteri Allah yang hari ini kita tak ada. Ya Allah cabut sebentar. Nabi sebut, "Waliyakhzifannallaha fi aduwikum al-mahabata minkum." Allah akan cabut rasa gerun musuh kamu terhadap kamu. Kalau Kalau kita yakin kepada Allah, Allah campurkan gerun musuh terhadap kita. Kita tak perlu menghunus senjata pun, musuh akan berlari di tambukan. Hanya dengan melihat kebangkitan kita. Wallahi, kalau seluruh Arab itu bangun menyerang Israel serentak, Israel akan lenyap within 30 minutes. Within 30 minutes. Lost. Habis Israel. Tapi, tak apalah. Tak tahu cakap dia jadi emosi. Tapi, itu yang berlaku. Kita tak boleh nak blame uh, negara-negara Islam individually. Sebab kalau seorang pergi individually, dia akan kena. Kita kena blame all of us. Macam tu ya. Kita tak boleh kata Iran jahat, Saudi jahat, Jordan jahat, Mesir jahat. Tak, dia bukan macam tu lah. Sebab mereka telah melalui fasa perang Arab Israel. Masing-masing pernah kena kesannya. Jadi mungkin mereka takut berulang lagi kepada mereka. Satu cara ialah kita kena pergi serentak. Tak apa. Sambung ini. Tapi janji Allah, kalau kita bangun, pergi, yakin, mereka akan berundur tanpa sempat kita tembak pun. Jadi itu yang berlaku. Rom yang ratusan ribu yang jauh lebih lengkap dan moden, berunduk, tak berani keluar. Maka Tabuk tak berlaku perang dia. Jadi bila sampai Tabuk, Rasulullah dengan para sahabat duduk tunggu, bakar-bakar ikat, bakar ayam semua ni kan. Bahasa mudah sini lah, nak makan-makan sambil rehat sementara nak patah balik tu. Cuma kalau kita pergi Tabuk lebih panjang, Rasulullah ada buat perjanjian lah dengan suku-suku Nasrani kat situ. Perjanjian perdamaian. Cuma nak bagi tahu, tentera Rom tak keluar. Okay. Maka masa dekat Tabuk itulah baru Nabi terperasan. Kaab macam tak jumpa. Sebab perjalanan tu bukan 2-3 jam. Makan masa berminggu kan. Jadi dalam berminggu tu Kaab tak ada. Maka Nabi tanya lah, mana Kaab? Macam tu kan. Maka faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu
wa nazaru fi itfai. Ya, bahasa mudahnya macam inilah. Seorang lelaki bangun, dia kata, ya Rasulullah, dia bukan ingat kita dah. Tu poket dia penuh, akaun dia tengah penuh tu. Kebun dia baru-baru ni jadi. Lelaki tu cakap macam tu. Maksudnya zaman tu pun dah ada kaki kursi. Ya. Dia kata, ya Rasulullah, dia bukan ingat kita dah. Poket dia tengah penuh. Bila dia cakap macam tu, Muaz bin Jabal, sahabat Nabi Muaz kata, Bi'sa ma qulta. Uh, Wash your mouth. Macam itulah. Busuknya kata-kata engkau. Jahatnya kata-kata engkau. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khaira. Ya. Maka Muaz kata, ya Rasulullah, jangan percaya cakap dia. Ka'ab tu baik. Saya tak pernah dengar cerita apa pun tentang Ka'ab, mereka semua baik. Macam Muaz bangun, dia kata, jangan mulut, jangan mengapi-apikan. Rasulullah, jangan percaya Rasulullah, Ka'ab baik. Ka'ab ada dalam ni kan 20,000 orang. So mungkin Ka'ab ada celah-celah ni, kan? Jangan percaya. Macam itulah. Lepas tu, laki tu bangun, nak jadi perdebatan lah. Fasa kata Rasulullah SAW. Maka Nabi diam ni. Nabi malah lah nak ni kan. Dah, dia pun dah jadi perang mulut dah. Okay, baik. Okay. Itu berlaku. Maka, kata Ka'ab, lepas peristiwa perang Tabuk itu, Nabi dah selesai di sana buat perjanjian dengan orang Kristian. Lepas tu, Nabi pun balik. Okay. Masa Nabi on the way balik tu, dia pun dah boleh agak dah kan. Berapa bulan perjalanan Nabi akan sampai. Kata Ka'ab, dia susah hati. Aku susah hati. Lagi Nabi nak sampai, lagi aku duduk. Duduk. Ya Allah, bila saya baca hadis ni kan, saya rasa macam mana lah kalau kita duduk tempat dia kan. Duduk. Kemudian, uh, Nabi pun sampai. Ya? Bila Nabi sampai, Nabi akan singgah semayang dulu. Ya? Wasabbaha Rasulullah SAW qadiman wa kana iza qadima min safarin bida'a bil masjid faraka'a fihi raka'atain thumma jalasa linnas. Nabi punya habit bila Nabi balik daripada pemusafiran, Nabi akan sampai, Nabi akan singgah di masjid dulu. Nabi akan solat 2 rakaat, kemudian Nabi akan duduk dengan semua manusia ni, semua orang ni, macam tu. Semua para umat lah yang ada lah. Kemudian kebiasaannya bila Nabi balik daripada perang, itulah kebiasaan Nabi. Nabi akan sampai pergi di Masjid Nabawi, Nabi akan solat. Lepas solat, Nabi akan duduk di situ. Orang-orang yang tak ikut perang dengan Nabi, kebiasaan mereka akan beratuk kat masjid tu. Dan masing-masing, one by one akan jumpa kat Rasulullah. They will explain dia punya excuses. Dia akan cerita lah, ya Rasulullah, saya tak pergi baru ni sebab saya ni sekian-sekian ini. Ya Rasulullah, saya tak pergi baru ni sebab macam tu. So itu kebiasaan Nabi. Kata Ka'ab. Maka kata Ka'ab, ja'ahu mukhallafun ya'taziruna ilaih wa yahlifuna lah wa kana bid'atun wa thamanina rajulan. Maka kata Ka'ab, bakat beratuk lah. Ada dekat 80 lebih orang. 83 sampai 89 orang. Plus minus. Beratuk ni, masing-masing. Setiap seorang pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pergi Tabuk baru ni. Ini alasan saya. Okay. Faqabila minhum alaniyatahum wa baya'uhum wa astaghfira lahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Baik. Maka dia kata, setiap seorang tu, dia kenal, dia kata yang 80 orang beratuk tu, ada yang sakit sungguh, pakcik-pakcik tua tadi tu. Ada yang menipu, yang geng munafik tadi tu. Memang dia tu perang-perang lain pun tak pi. Lebih ubay apa semua tu kan. Tak pi pun. Tapi dia pun beratuk juga. Ya Rasulullah, saya tak pi baru ni sebab bukan saya tak mau pi. Tapi macam tu lah. Kata Ka'ab, saya tahu dia punya reka alasan. Saya tahu dia pun memang create alasan. Dan Rasulullah bila dengar alasan dia pun yang menipu tu, Rasulullah hangguk saja. Kata Ka'ab, Rasulullah dengar, wabaya'ahum wastaghfira lahum. Nabi pun okey, Nabi maafkan dan Nabi minta doa, minta ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Kata Ka'ab, sedangkan aku tahu dia menipu ni. Macam kita kat tempat kerja, kat office kan, member kita menipu, bagi tahu kat bos, mana dia terlepas. Kita duduk sebelah, kita kata, aku tahu tipu, kita geram kan. Dan bos pula puji dia. Lagi kita geram kan. Ibarat macam tu lah, Ka'ab kata dia pun tipu dalam hati lah kan. Rasulullah, katalah peribadi saya, Rasulullah tahu. Rasulullah cerdik, bijak. Rasulullah boleh baca dah psikologi orang menipu ni. Cuma Rasulullah malah nak panjang. Dan Rasulullah sayang kepada umat. Tak apalah, ya Allah ampunkanlah dia. Selebihnya, dia tanggunglah depan Allah. Tapi part Rasulullah minta ampun untuk mereka.
Tapi pak depa menipu Nabi, itu serahkan pada Allah. Itu sikap Rasulullah. Itu sikap Rasulullah SAW. Jadi saya ingat itu akhlak yang sangat baik. Rasulullah tak mau nak panjang-panjang lah. Rasulullah nak seboleh mungkin, seramai mungkin kita masuk syurga. Ha, ha. Yang tu. Baik. Baik. Hatta jitu. Aku duk beratuk sampailah giliran aku. Dia kata, ya Allah, pada ibu ayah, kita sambung lah minggu depan. Cik. Enggak dia sambung ya. Okay, okay. Panjang ke ni? Okay, sampailah giliran saya. Kata 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 Ka'ab, hatta jitu falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Aku sampai aku bagi salam kat Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Ka'ab, Rasulullah senyum. Tapi senyuman tu macam double meaning, macam senyum yang macam, Rasulullah ni marah ke? Macam tu dia tak tahu, Ghadab ni marah, tapi bukanlah senyum yang marah, tapi senyum yang macam aku tak boleh nak teka lah. Dia senyum marah ke, dia senyum terasa hati ke, macam tu. Maka kata kata Ka'ab, faji'tu amshi hatta jalastu baina yaday. Aku pun pergi dekat dengan Nabi, aku duduk di antara depan Nabi, duduk berhadapan dengan Nabi. Maka Nabi tanya, faqala li ma khallafaka alam takun qadib ta zahrak. Nabi kata, Ka'ab, kenapa Ka'ab tak join perang ni? Bukankah sebelum bertolak dulu, saya nampak Ka'ab dah ready dengan unta, dengan kelengkapan, dengan baju perang. Nampaklah Ka'ab walaupun lambat tapi duk siap sikit-sikit kan, duk beli peralatan, dah buh tayar angin kereta, dah tukar minyak hitam, macam itulah bahasa sekarang kan. Nampak tu Ka'ab dah ready, kenapa masa perang Ka'ab tak ikut? Nabi tanya elok-elok. Para ibu ayah, Ka'ab jawab macam ni. Saya tersentuh lah Ka'ab kata macam ni. Ya Rasulullah, inni wallah law jalastu inda ghairak min ahli dunya la ra'aitu anni sa'khruju min sakhatihi bi'udhrin wa laqad u'titu jadala. Ini menarik. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, kalaulah saya sedang bercakap dengan orang lain, surely, easily, saya akan pas benda ni. Confirm dengan mudah saya boleh create alasan yang jauh lebih kreatif daripada tadi 80 orang menipu tu. Kalau saya sedang bercakap dengan orang lain, wallahi saya boleh buat satu excuse yang lebih kreatif, yang lebih power, yang lebih selamat. Sebab itu jadalah, Allah telah kurniakan kepada saya kemahiran jidal, kemahiran berhujah, kemahiran create story. Kreativiti tu saya ada. Kalau bahasa kami minta maaf lah. Orang kata kalau geng-geng Penang, mamak ni semang, dia pandai pusing. Macam tu, ibarat macam tu lah, pandai pusing. Saya pandai. Allah bagi. Kata Ka'ab. Tapi kalau saya bercakap dengan orang lain, yang dalam kalangan orang yang ahli dunia ni, yang kaki semang dunia ni, saya boleh create jauh lebih kreatif daripada geng tadi. Tetapi disebabkan saya bercakap depan Rasulullah, dia kata, walakinni wallah laqad alimtu la inni haddastuka yaum hadisan kadhib tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alayya wa in haddastuka hadisa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Ringkasnya begini, dia kata, ya Rasulullah, kalau saya cakap benar, tentunya benda itu sangat pahit dan Rasulullah tentunya akan kecewa dengan saya. Tetapi sekurang-kurangnya saya puas hati, saya dah keluar semua, saya dah luahkan segala-galanya. Tetapi kalau saya tipu, Rasulullah tentu senyum dan redha dan akan mendoakan saya. Either Rasulullah tahu ataupun tak tahu, tapi tentu Rasulullah akan doakan saya macam yang tadi tu. Tetapi hati saya tak tenteram. Saya tak lepas lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata. Maka saya pilih untuk cakap benar. Qulil haq walau kana murra. Cakap benar walaupun benda tu pahit, tetapi kita akan lepas segala burden kita kan. Jujur. Jujur. Kita buat apa pun jujur. Orang menipu ni, tak tahulah, saya banyak kekurangan. Tapi kalau menipu ni bukan salah satu di antaranya lah. Saya didik diri saya macam tu. Pasal menipu ni dia memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Sebab itu masa kes minggu lepas saya sebut tentang dana sekolah tak cukup tu kan. Saya sangat takut. Saya tertunggu saat lah bagi saya minta kat pengetua surat dulu. Saya takut orang kata saya tipu. Itu yang paling saya takut. Kalau boleh saya nak tanam azam dalam hidup saya, kita tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tapi kalau boleh, tipu tu bukan salah satu di antaranya lah. Pasal tipu ni kita menyusahkan diri, menyusahkan orang lain. Baik, tak apa.
Maka kata Ka'ab, disebabkan itu saya kena face lah benda ni. Saya cakap benar. Dia kata, ya Rasulullah, ma kana li min uzrin wallah ma kuntu qattun aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Ringkasnya beginilah. Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, saya tak sakit apa langsung. Saya tidak ada sebarang alasan. Saya tidak ada sebarang keuzuran. Saya memang sihat. Bahkan saya paling fit time ini. Saya tidak ada alasan, ya Rasulullah. Memang saya tak pergi perang tabuk, tapi saya tidak ada alasan. Oh, Allahu Akbar. Dia pilih untuk cakap benar. Dan Nabi kata, amma hadha sadaq. Nabi pusing belah para sahabat kan. Sahabat Abu Bakar yang sebalik ni. Nabi kata cakap, adapun ini dia cakap benar. Nabi kata macam tu. Nabi kata dia cakap benar. Kemudian habis. Next orang lain pula. Para ibu ayah, 80 orang tadi yang beratok tu, dia pun menipu. Tapi tengoklah hadis dia cakap apa. Nabi maafkan. Dan Nabi kata, ya Allah ampunkan dia. Tapi untuk Ka'ab, Nabi kata apa? Amma hadza sadaq. Adapun ini betul, dia cakap benar. Habis, titik. Allah ampun kau. Tak ampun kau macam mana ni? Tergantung. Dan Nabi tak berani cakap Allah ampun, Allah tak berani. Dan Nabi tak berani cakap ya Allah ampunkan dia. Nanti nampak macam kronism pula. Sebab dia terang-terang cakap dia salah. Di depan orang ramai, takkan Nabi nak semudah itu ampunkan. Kalau macam tu semua orang mudah lah. Kan? Itu juga kita belajar daripada hadis ni. Kita memang nak bertimbang rasa dengan orang, tapi tidaklah boleh semua benda kita boleh timbang rasa secara berdepan, secara umum, secara public. Mungkin kita boleh pergi sembang PM tepi ataupun dalam bab ni saya tolong awak lah. Tapi awak jangan heboh kat orang. Sebab apa? Sebab kita takut kalau kita buka pintu luas-luas, semua orang akan pakai alasan tu, semua orang akan buat benda yang sama. Semua orang akan cakap, bagilah. Macam tu. Sebab tu Rasulullah, kebijaksanaan Rasulullah dalam nak mengajar kita. Bila kita duduk daripada satu kedudukan yang kita boleh memaafkan orang ataupun kita boleh bagi muka sikit. Yes, tapi jangan publicize benda tu lah. Sebab nanti dia akan jadi norm. Semua orang boleh buat salah. Jangan takut bos kita baik. Kita ada ruang untuk memberi kemaafan, tetapi mungkin PM tepi. Mungkin bagi tahu, okay, jangan buat lagi. Kita lecturer, kita cikgu kat sekolah kan. Mungkin kita tak apalah. Cikgu maafkan awak. Tapi bukan sekarang. Bukan cakap depan orang ramai. Nanti murid lain akan ambil kesempatan yang sama. Kita akan cakap nanti. Bila habis sekolah, kita panggil dia main bilik. Kita buat macam tu. Itu yang saya amalkan lah. Bila saya belajar pada hadis ni. Begitu juga anak-anak kita pun lah. Para ibu ayah lagi pengalaman lah. Dah cucu-cucu kan. Macam tu lah kita ambil iktibar daripada hadis. Sebab kalau orang tanya kenapa Nabi tak minta ampun saja. Itu jawapan dia. Baik. Kemudian berlalu kes tu. Maka aku pun tergantung. Ya Allah, statusku macam mana? Masa duduk berjalan balik tu kan, dia rasa macam down lah. Ya Allah, apa status aku ni? Nabi cakap macam tu ya, Nabi tak tengok dah. Kemudian, lelaki-lelaki tadi yang beratok tu, dia pun tak balik lagi. Tengah duduk lepak tepi-tepi tu, dia pun panggil saya. Ka'am ni lah. Dia pun cakap, kenapa hang cakap benar? Hang tipu ya, hang tipu, hang tengok kami semua tipu. Seolah minta ampun saja, selesai. Kenapa hang nak panjang-panjangkan benda ni? Hang terpaling jujur lah. Macam tu lah bahasa sekarang kan. Nak bajet jujur pula. Benda yang simple kenapa you nak rumit kan? You just tipu ya. You kat Rasulullah tak tahu ke yang kita orang tipu? Tipu je. Macam tu lah. Saya betul cakap KL. Kan? Tipu je. Sebab kami tipu. Rasulullah pun tahu. You just tipu. Dan Rasulullah minta ampun, selesai lah. Kenapa you nak complicated ke benda ni? Jadi satu hal ni yang saya ringkaskan. Tapi Kak kata saya tak puas. Kalau saya tipu saya tak puas. Biarlah dia pun nak kata kat saya. Kak kata dalam ni. Pok ni ejek dia. Konon nak jujur sangat. Puas hati hang. At least kami Rasulullah dia minta ampun kat Allah. Confirm dah Allah ampun. Apa jadi? Tergantung, tak tahu. Kita tengok kesan dia apa. Maka dia rasa macam mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah SAW fa ukadziba nafsi. Dia pun ni bahasa utara cakap taruh tau. Bahan. Dia pun ni bahan saya. Bahan ni apa? Kutuk ataupun bukanlah kutuk macam Make fun. make fun. Yes, sedap ayat tu. Make fun of me sampai tahap saya rasa macam aduh aku silap macam tu. Sampai dia kata aku sampai terfikir aku nak patah balik jumpa Rasulullah dan aku nak create alasan. Sampai saat macam tu. Sebab dia pun ni dah ada provoke. Apalah macam ni. Hanya Rasulullah tak tahu. Rasulullah pun tahu kita orang tipu macam tu kan. Dan kan cakap aku sampai terdetik lah hatiku.
Aku nak patah balik kat Nabi, aku nak create alasan. Sebab orang cakap, janganlah jadi lurus sangat. Benda sekarang ni, tak payah nak straight sangat lah. Macam tu lah kan. Tetapi dia duduk pujuk hati dia. No, no, no. Aku kena kekal istiqamah. Aku kena cakap benar. Aku kena tanggung benda ni. Kemudian dia tanya, yang sahabat-sahabat yang make fun of him tadi tu, dia tanya. Dia kata, hal laqiya hadha ma'ya min ahadin? Takkan aku seorang kot kena nasihat macam ni? Tak ada kau orang lain yang jujur? Maka kata, ringkas cerita, kata geng-geng tadi ni, ada lagi 2 orang. Sahabat ni seorang nama Hilal bin Umayyah, seorang lagi nama dia Murarah. Tapi saya tak mau elaborate panjang lah pada riwayat lah, nanti jadi terlalu panjang cerita ni. Tapi ada lagi 2 orang. Yang kedua-dua orang tu pun kes yang sama macam dia, iaitu tak ada alasan. Tak ada alasan. Dan mereka jujur. Okey. Kata Ka'ab, 2 lelaki ni orang yang soleh. Sebab mereka ini rajulain solihin qad syahida badran. Kedua-dua lelaki ni adalah pejuang perang Badar. Ibu ayah, kita kena tahu nah, pahlawan Badar itu Allah ampunkan dosa mereka dulu dan akan datang. Orang pahlawan-pahlawan Badar. Apa dalil dia? Dalam hadis Sahih Muslim. Seorang sahabat nama Hatib bin Abi Balta'ah buat salah lah. Dia hantar satu surat. Bocor pelan Nabi. Sosma lah, dia bocor pelan Nabi kepada Abu Sufyan. Jadi bila Nabi dapat tangkap dia, Omar nak bunuh dia. Nabi cakap, jangan. Bukankah dia itu pahlawan Badar? Itu jadi dalil. Pahlawan Badar ni special. Allah puji dan angkat kedudukan para ahlul Badar ni sangat tinggi. Jadi 2 orang lelaki ni dia ahlul Badar. Ya? Tak apalah. Maksudnya orang, saya nak abang kat sini orang yang hebat lah. Tetapi tergantung status 3 orang ni. Tergantung. Ya? Tergantung. Maka berlaku malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Tak tahu apa status. Ya? Saya pun rasa macam, ya Allah, macam mana ni? Okey. Dan orang pula, serta tu jadi FYP tau, bahasa orang muda sekarang. Dah jadi went viral, orang berkata, Rasulullah tak minta ampun lah untuk Ka'ab. Rasulullah tak bagi keputusan lah kes Ka'ab. Jadi semua orang pakai sebab contoh tu, maka kata Ka'ab, fajtanabana nas au qala taghayyarun lana. Bahasa mudah dia, manusia sekelip mata berubah terhadap kami. Pandangan mereka terhadap kami berubah. Orang yang rapat dengan kami dahulunya sudah tidak rapat dengan kami. Orang yang bertegur sapa dengan kami dah tak bertegur sapa dengan kami. Mereka mula menjauhi kami. Ni kata kena pulau ni. Ya. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardi. Ya. Fama hiya bil ardi allati a'rifu. Bahasa macam inilah. Sedap bahasa Ka'ab ni cakap. Sampai aku tak kenal dunia yang sedang aku diami sekarang. Dunia yang selama ini aku duduk, aku seolah-olah macam gharib, asing. Aku tak kenal lagi dunia apa ni. Orang tak tegur aku tegur orang, orang tak jawab, orang tak balas, orang jumpa aku tepi jalan, orang guna pergi jalan lain. Sampai tahap tu tau. Benda tu berlarutan sampai hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Maka aku dia kata aku paling muda antara kami 3 orang ni, yang lagi 2 orang tu tua sikit. Jadi mereka dah tak tahan, mental tak tahan. So mereka stay kat rumah menangis. Aku muda sikit, aku dalam 40-an katakan. Jadi aku tebal, bahasa utara cakap tebalkan muka, bahasa Malaysia lah, tebalkan muka, aku pergi juga masjid. Ya. Fakuntu akhruju fa ashhadu salah wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku juga pergi pasar, aku pergi masjid semayang, aku pergi pasar, tapi seorang pun tak cakap dengan aku. Aku beli pun orang tak layan. Kadang orang aku nak bayar pun orang cakap, alah QR code sudah lah, macam tu lah, orang tak mau terima duit aku. Kan? Mana aku pergi masjid semayang. Ya, pergi masjid tengok Rasulullah. Ya, aku pergi kat Rasulullah SAW, Nabi tengah semayang. Nabi lepas semayang, Nabi duduk dalam satu majlis. Lepas Nabi semayang, Nabi akan duduk depan. Nabi akan bercakap dengan para sahabat lah. Tazkirah dan sebagainya itu kan. Tu aku pun duduk tepi tu, aku tengok. Aku tengok Nabi. Okay. Fa'aqulu fi nafsi hal harraka syafatayh barad salam am la. Summa usalli qariban minhu wa usariquhu nazar. Fa iza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Okey, ini menarik. Lepas habis majlis Nabi kuliah tu, bangun solat Isyak. Solat lah, saya tak pasti solat apa, tak sebut. Nabi semayang, Nabi jadi imam. Katakan, aku pergi dekat. Aku pergi duduk sah dekat. Tapi tidaklah duduk belakang Nabi, tapi dekat-dekat lah. In order for me untuk tengok Nabi. Jadi aku semayang.
Masa tengah semayang tu kata Ka'ab, summa usalli qariban minhu wa usariquhu nazar. Aku nak curi-curi tengok Nabi. Aku nak curi-curi tengok Nabi. Ni in dalam within semayang, lepas semayang macam tu lah kan, dalam proses itulah. Dia tak sebut secara spesifik, tapi dalam proses itulah. Masa itu aku curi-curi tengok Nabi. Ya. Kemudian aku pergi depan. Aku curi jeli tengok. Sebab aku rindu nak tengok Rasulullah. Para ibu ayah, apa berlaku? Rupanya nazara ilayya. Nabi pun rupanya curi-curi tengok aku juga. Nabi pun rindu nak tengok Ka'ab juga. Tapi bila Nabi perasan aku pusing, Nabi pusing cepat-cepat. Macam tu. Maksudnya bahawa Rasulullah bukan benci Ka'ab. Rasulullah sayang Ka'ab. Rasulullah rindu Ka'ab. Tetapi keputusan daripada Allah belum keluar. Belum turun. That's why Rasulullah tak berani nak berhukum sendiri. Itu maksud dia daripada hadis ni. Tapi Rasulullah rindu Ka'ab. Tapi disebabkan keputusan itu belum turun, so Rasulullah tahan sebentar rindu itu. Tapi hakikatnya Rasulullah memang sayang kepada Ka'ab. Tapi aku sedih lah. Sebab a'rada anni hatta iza tala dhalika alayya min jufwatil muslimin. Saya ringkaskan. So saya sedih lah. Lepas tu para sahabat ilmu semua tak layan saya. Saya balik rumah daripada masjid tu. Saya lintas satu rumah. Rumah tu rumah Abi Qatadah. Abu Qatadah ni wa ibnu ammi wa ahabban nas ilayya. Abu Qatadah ni siapa? Abu Qatadah sahabat Nabi, merangkak sepupu Ka'ab. Abu Qatadah ni sepupu Ka'ab. Kata Ka'ab, lepas balik masjid tu aku lalu lintas depan rumah Abu Qatadah. Aku teringat, Abu Qatadah ni kawan aku, sepupu aku dan best friend aku, closest friend. Sebab dia kata ahabban nas ilayya, lelaki yang paling aku sayang ni. Abu Qatadah sepupu dia, best friend dia dan sepupu dia. Maka aku pun bagi salam. Fasalam tu alaih. Aku bagi salam. Aku nampak dia tengah curi pokok bunga kat luar. Aku, Assalamualaikum, Abu Qatadah. Sepupu kan. Fawallah ma radda alayya salam. Demi Allah, dia tak jawab salam aku. Allahu Akbar. Ish. Ujian. Dia tak jawab salam aku. Maka aku cakap kepada dia, Ya Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Fasakata. Dia kata, wahai Abu Qatadah, takkan sampai macam ni halayan aku. Bukankah aku ni sepupu hang? Bukankah aku ini juga hamba Allah? Bukankah aku ini juga Islam? Bukankah aku ini juga sayang kepada Allah dan Rasul? Tuan tahu Abu Qatadah jawab? Tak tahu. Aku tak sure benda tu. Saya tak boleh bayang. Saya emosi sikit malam ni. Saya tak boleh bayang kalau saya duduk tempat tu kan. Dia cakap, no comment. Fasa kata ni no comment lah. Diam, no comment. Aku tak tahu. Macam tu kan. Masa tu saya rasa macam sangat sedih. Saya terlalu sedih dengan perbuatan dia diam tu. Dia seolah-olah macam dia tak akui. Yang saya cakap tadi tu, aku pun Islam, aku pun sayang Allah, aku pun sayang Nabi. Kenapa hang buat aku macam ni? Dia diam. Sedangkan his very own cousin tu. Nah. Lepas dia cakap dia, tolonglah, hang jangan buat aku macam ni. Aku dah anxiety dah ni macam tu kan. Tu tahu apa Abu Qatadah jawab? Tahu. Allah wa Rasuluh a'lam. Dia kata, aku tak tahu. Allah je yang tahu. Apa hati yang? Lagi bertambah burden Abu Ka'ab ni. Dia cakap macam tu lagi zuf. Dah lalu. Pedih tu kan. Kata Ka'ab. Fafadat ainan. Keluar air mata aku. Akhirnya aku yang steady tadi tu. Aku cuba tebalkan muka aku. Aku hadap juga. Aku redah juga pergi masjid, pergi pasar. Tapi bila my very own cousin cakap macam tu. Toh Allah ya yang tahu. Kami tak tahu. Akhirnya menitis juga air mata aku. Aku cakap. Menitis. Ya. Oh. Saya minum air sikit ya. Saya pula sedih. Sikit lagi. Tapi cerita ni panjang lagi. Baik. Saya nak ambil dia punya poin pentingnya. Fabaina ana amshi fi sawqil Madinah iza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Itu tak apalah, aku pun mengharungi hidup hari-hari tu macam misalnya kan, sedih semua tu. Kemudian aku pergi pasar macam biasalah. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni. Lelaki ni bukan orang Madinah. Dia bukan citizen of Madinah. Dia orang Syam. Syam kan kota Rom. Kota Syam. Ya, Damsyik. Syria sekarang.
Syam lebih metropolitan lah. Kita dah cerita sebelum ni. Ada seorang lelaki ni, dia businessman from Syam. Dia ada cawangan kedai dekat Madinah. Dan ada seorang lelaki daripada Syam ni datang ke kedai dia ni dan duk tanya orang ramai. Uh, Man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapa-siapa boleh tunjuk tak? Where is Ka'ab bin Malik? Who is Ka'ab bin Malik? Lelaki ni tak kenal. Maksudnya, seorang foreigner datang daripada Syam. Kita kena faham lah. Maksudnya, kita duduk dekat kampung, tiba-tiba datang lelaki daripada Singapura. Macam tu. So, kita pandang tinggi lah. Lelaki daripada Australia. Macam tu kan. So, dia datang ke pasar Madinah, dia cari. Siapa Ka'ab bin Malik? Anyone of you can show me who is Ka'ab bin Malik? Siapa Ka'ab bin Malik? Celah-celah tu. Orang tengah pulaukan aku ni. Tiba-tiba datang orang foreigner daripada luar cari aku. Daripada Rom pula. Negara musuh Islam tu. Rom ni siapa? Rom yang kita baru lepas pergi tadi Tabuk tu. Sebab Syam di bawah kekuasaan Rom, Kristian. Tiba-tiba datang orang daripada Amerika Syarikat tu datang ke Madinah. Yang kita baru lepas perang dengan dia pun. Ada orang, dia cari aku. Dia tengah-tengah pasar Madinah. Fatafiqan nas yashiru lahu ilayya hatta ja'ani. Saya ringkaskan. Fadafa'a ilayya kitaban min Malikin Ghassan. Baik. Maka orang pun tunjuklah. Orang tak mau cakap, orang tunjuk. Tu lelaki tu. Yang seorang-seorang tu Ka'ab lah tu. Maka lelaki tu pun pergi kat aku. Orang Syam tu. Sampai kat aku, dia bagi aku satu surat. Allah. Dia bagi aku satu surat. Aku tengok dekat surat tu. Surat tu dekat luar tulis apa? Min Malikin Ghassan. Daripada Raja Ghassan. Ghassan ni satu wilayah dalam Rom lah. Suku Ghassan ni, dia satu, Ghassan ni kawasan orang musuh Islam lah, senang cakap. Okay. Dia di bawah kekuasaan Rom. Dia sebuah negara tapi di bawah wilayah Rom. Macam tu. Jadi Raja Ghassan tu hantar surat kat aku. Raja. King. Macam mana? Ibarat macam yalah, Amerika punya orang tu hantar surat kat kita. Ataupun orang Israel punya tu hantar surat kat kita di tengah-tengah perang Gaza ni. Macam tu. Bayangkan. Jadi surat tu daripada Raja Ghassan. Aku balik ke rumah. Faqara'tuhu fa iza fihi. Aku pun balik rumah, aku buka surat tu. Bila aku buka surat tu, aku baca. Surat tu tertulis macam ni. Amma ba fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allah bidari hawanin wala mad'yatin fal haqq bina nuwasika. Panjang lagi lah, saya ringkaskan. Saya buka surat tu. Apa raja tu cakap, king tu cakap apa kepada saya? Telah sampai berita kepada beta berkenaan dengan awak telah dipulaukan oleh para sahabat awak. Muhammad dan para sahabat awak semua telah pulaukan awak. Tak sepatutnya mereka berbuat begitu kepada awak. Awak ni orang yang hebat, orang yang mulia, dan Allah tak ciptakan awak untuk dipulaukan. Nampak? Para ibu yang nampak tak perangai musuh Islam ni? Dia akan ambil kesempatan. Dia akan ambil kesempatan. Kalau Saudi dan Iran bergaduh, Amerika akan ambil kesempatan. Kalau Mesir dan Jordan bergaduh, Amerika akan masuk ambil kesempatan. Itu lumrah dia. Sebab tu kita jarang bersatu. Sebab musuh Islam will choosing side. Dia akan pilih. Saya pernah cerita tak? Belum, saya ingat Pak Ribuaya. Masa perang di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perang Siffin, sama. Raja Herakl hantar surat kepada Abu Sufyan. Raja Herakl hantar surat. Saya tulis dalam buku Al-Fusanatin saya. Surat itu. Raja Herakl cakap, alimna bima waqa'a bainaka wa baina Ali. Wa inna lanara annaka haqqul bi khilafah. Kata Raja Rom ni, telah sampai berita kepada beta berkenaan dengan perselisihan awak dengan Sayyidina Ali. Ada apa dengan beta? Awaklah lebih berhak jadi khalifah, bukan Ali. Dia pula nak masuk campur. Sama lelaki ni. Dia pula nak pergi cucuk. Wahai Ka'ab, engkau ni baik, mulia, hebat, berpendidikan tinggi, berbakat, kreatif. Tak patut Muhammad dan kawan-kawan buat macam tu kat awak. Kalau kita tak kuat iman masa tu, para ibu ayah, apa akan jadi kepada kita? Bukan jawatan kuasa kampung yang hantar surat. Raja. Kan?
Anytime kita boleh fly pergi sana. Tak tahulah. Tapi Allah uji orang yang Allah tahu dia mampu lah. Sedangkan Kaab tak buat salah. Dia cakap benar. Orang yang buat salah dah bebas dah. Hari-hari relax je kan. Orang yang cakap benar tanggung. Itu lumrah dunia. Memang cakap benar kadang-kadang pedih dan pahit. Tapi kita akan merasakan kemanisan yang lebih besar kelak. Ha? Maka tak apalah. Kata Kaab. Menarik juga. Kata Kaab. Faqultu hina qara'tuha wa hadhihi aidan minal bala'. Dia kata selepas tu aku tengok surat tu aku cakap seorang-seorang. Aku kata ini pun lagi satu bala. Dia kata. Dia cakap ini pun bala juga. Then apa dia buat? Dia ronyokkan surat tu, dia koyakkan dan dia letak dekat dapur, dia bakar. Dia tak mahu nanti kalau orang jumpa, orang pergi sebab fitnah cakap oh patut Kaab tak pergi perang dengan Rom, rupanya dia baik dengan apa sultan yang bawah pengaruh Rom. Dia tak mahu. So dia tak nak kena-mengena apa pun, dia tak tahu apa pun, raja tu hantar surat kat dia. So dia yelah, special branch ni pun banyak kan. Dia pun punya Mossad, dia pun punya CIA ni banyak. So dia pun boleh tahu contoh-contoh kita. So dia akan masuk, dia akan tahu. So dia koyak surat tu, dia bakar. Dan dia cakap dia boleh kat dapur lah. Dia musnahkan. Saya ringkas cerita lagi. Pukul 10 orang kan. 9.57. Ada lagi 1, 2, 3, 4. 4. Tapi saya ringkaskan lah. Kita tak akan pergi one by one line. Tapi saya akan pastikan cerita ni lengkap. Cuma saya tak baca whole. Cuma ada certain yang saya kena baca jugalah. Nak ambil semangat tu. Sampailah kepada berapa hari dah ni? Hari yang ke-40. Para ibu ayah, 40 hari dah kena ni. Sampai bawa kepada hari ke-40. Aku dah makin letih dah lelah. Dah rasa macam ya Allah, tak ada kawan. Ya? Kemudian datanglah utusan kepada Rasulullah SAW. Datang seorang utusan. Ya? Okey. Okey. Hari ke-40 tu datang seorang utusan mai. Okey. Aku berdoa saudara, Alhamdulillah, berita yang aku tunggu-tunggu telah pun datang. Rasulullah dah hantar seorang lelaki mai. Tapi dalam hadis ni tak sebut siapa. Ya? Maka lelaki tu pun mai, Kaab tu ready dah. Aku nak dapat berita gembira kot. Okey. 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 Lelaki tu cakap apa? Para ibu ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. No. Lelaki tu macam cakap apa tau? Wahai Kaab, ni dah hari ke-40. Rasulullah suruh aku datang beritahu kat engkau kena pisahkan diri engkau dengan isteri engkau. I'tazala ni pisahkan. You have to isolate yourself and your wife lah. Kena pisahkan. Allah. Tak cukup aku dah tanggung 40 malam. Aku harapkan benda yang baik nak sampai. Rupanya datang-datang tambah lagi my burden. Rasulullah suruh pisahkan. Faqultu utalliquha amma dha af'al. Maka aku tanya, aku tak marah. Aku just tanya, Rasulullah suruh pisah. Adakah pisah tu maksudnya talak ataupun macam mana? Maka kata lelaki tu, la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Dah, bukan suruh cerai. Nabi tak suruh cerai. Just Nabi suruh you isolate nya. Pisahkan sebentar, suruh dia balik rumah mak ayah dia. Awak tak boleh duduk dengan dia. Maaf cakaplah pada ibu ayah, jangan tak boleh bersama dengan dia. Tapi bukan cerai. You kena pisah sebentar. Sebab wahyu Allah belum turun keputusannya. Dah 40 malam. Status awak belum tentu. Kalau masih tak turun, awak akan tergantung macam ni. So awak Islam kata dia macam tu dah. So in order untuk Rasulullah nak preserve, nak jaga benda ni, nak selamat, so pisahkan sebentar. Bukan cerai. Suruh dia balik rumah mak mentua Asad. Wa arsala ila sahibai bimisli dhalik. Ringkasnya, dan ada lagi dua lelaki pergi rumah lagi dua sahabat tadi tu lah, yang murarah dengan tu kan. Benda yang sama lah, suruh pisah sebentar. Tapi kan lelaki tadi tu dua tu tua kan. Dan lelaki tu pergi jumpa, hantar utusan jumpa Rasulullah, minta appeal lah, buat rayuan ya Rasulullah boleh tak. Sebab ini adakah wahyu? Bukan. Ini adalah pendapat Rasulullah. Sebab wahyu belum turun. So boleh tak Rasulullah saya minta keringanan. Janganlah saya nak isteri saya stay dengan saya sebab saya sakit, tua, tak larat. Siapa lah nak bagi mandikan saya dan sebagainya. So Rasulullah benarkan. Okey, tak apa. Tapi katakan itu untuk pakcik dua orang tu. Saya muda, saya kuat. So saya katakan ini isteri saya, you balik rumah mak ayah. I akan stay sini seorang. Family mak mentua dengan bapak mentua saya cakap, Kaab,
Jangan jadi lurus lah. Pergilah minta kat Rasulullah. Pak cik dua orang tu minta pun dapat. You cakap, ya Rasulullah, saya perlukan isteri saya saat-saat ini. Dia lah nak pujuk saya, nak tenteramkan saya, nak buat kopi semua tu. Kak kata, no, no, no. Aku dah malu nak jumpa Rasulullah, nak minta apa-apa lagi keringanan roh kosah. Aku tak mau dah. No, I will face this problem myself. Kalau Rasulullah cakap pisah, pisah sebentar. Oh, tuan-tuan. Kak, power, power, power. So, dia sabar. Kena habis dah ni sikit lagi kan. Dia sabar. Tunggu sampailah malam ke 50. Summa sallaitu salatal fajri sabaha khamsina laylatan ala zuhri baini min buyutina fabaina ana jalisun ala al-hali allati qad dzakara Allah Ta'ala minna. Bermula pada hari ke-40 tu, pada riwayat, kan Nabi suruh dia iktazala, isolate himself, means dia tak ada duduk dengan isteri dia dan dia tak boleh pergi masjid pun. Dia isolate 10 hari terakhir tu. Jadi dia semayang seorang-seorang kat rumah. Maka dia kata pada satu pagi tu aku semayang subuh seorang-seorang dekat halaman rumah aku menghadap langit apa semua ni. Pada hari ke-50. Fabaina ana jalisun ala al-hal allati qad zakara Allah Ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardi bima rahubat. Aku duduk lepas semayang tu aku termenung menangis, kenangkan diriku, ya Allah kerdilnya aku, hinanya aku, macam tu lah kan. Sami'tu sawta sarikhi awfa ala sil'in yaqulu bil a'la sawti ya Ka'ab ya Ka'ab abshir fakharajtu sajida fakharartu sajida wa araftu annahu qad ja'a faraja. Masa aku duduk sedih menangis tu, tiba-tiba dengar suara satu orang lelaki menjerit, entah daripada mana hala. Ka'ab, Ka'ab, abshir, abshir, bergembiralah, bergembiralah. Aku dengar macam tu, terus aku fakhartu saja, aku tersungkur, sujud, menangis. Aku yakin ini mesti wahyu dah sampai. Terus aku wa araftu annahu qad jaa faraj fa azana Rasulullah SAW alaihi salam bitaubatil. Okey, ringkasnya macam inilah. Aku yakin telah turun ayat berkenaan dengan aku. Ya. Kemudian ada lagi lelaki, lagi sahabat yang lain juga meluru pergi rumah dua sahabat yang lain tadi tu, pergi berjerit, bergembiralah, bergembiralah. Wa sa'in min aslam qabli wa awfa 'ala al-jabal fakana sawtu asra'u min al-faras falamma ja'ani alladhi sami'tuhu sawti. Panjang saya ringkas cerita. Saya dengar macam tu, saya pun dah siap pakaian semua, saya dah okey, aku semangat ni, aku semangat. Saya keluar daripada rumah ni. Saya mengenakan pakaian yang baru, saya keluar. Ya. Masa saya keluar tu, dekat halaman rumah saya dah ada lah makcik-makcik, orang-orang yang baru balik subuh. Dia pun, Assalamualaikum. Kak. Tiba-tiba, out of silent yang 50 hari pulaukan dia tu, tiba-tiba jadi baik. Terus tegur, terus macam seolah-olah macam rindu yang bersangatan. Tiba-tiba, dia macam pintu empangai ditutup. Tiba-tiba terbuka. Macam tu. Semua pakai, Alhamdulillah Kak, welcome to the club. Macam tu lah. Saya tak peduli kan, saya terlalu happy. The first person yang I will meet adalah siapa? Rasulullah. Saya terus meluru ke masjid lah. Ya. Wasta'artu thawbain falabistuhuma. Saya ringkas cerita. Saya pergi jumpa Rasulullah SAW. Ya. Dan bila saya nak masuk kat Nabi tu, para sahabat yang dekat dengan Nabi tu ramai lah. Abu Bakar, Umar, Osman, semua ni ramai. Seorang-seorang salam, saya peluk, saya salam, saya peluk, saya salam, saya peluk, saya ra'i. Ya Allah. Ya. Maka dia kata, aku tak pernah rasa diraikan macam ni pun. Sejak aku masuk Islam dulu ni, this is the second time yang aku betul-betul rasa macam, oh ya Allah, aku dapat perhatian seluruh Madinah. Nabi, on the way nak sampai kat Nabi tu, dia salam A, salam B, salam C ni, semua pakai salam dia, peluk dia. Nabi, dia nak sampai kat Nabi, Nabi dia senyum, tunggu kehadiran dia ni. Dia nampak dah, dia makin dekat dengan Nabi, makin dekat dengan Nabi, makin dekat dengan Nabi kan. Kata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulullah SAW, qala wa huwa yabruqu wajhuhu min syurur. Abshir bi khairi yawmin marra alaika muz waladatka ummuk. Ya? Maka aku salam sampai dekat Nabi. Aku bagi salam, Assalamualaikum Rasulullah. Kata Ka'ab, masa tu muka Rasulullah terlalu gembira, happy, sampai nampak cahaya kegembiraan daripada wajah Nabi, senyum kat dia tu. Maka Nabi kata, wahai Ka'ab, bergembiralah.
di mana ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidup engkau sejak engkau dilahirkan. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia dapat authorization directly from Allah yang Allah ampunkan dia. Itu yang kita nak dalam hidup ni, tuan-tuan. Kita minta ampun, yes. Tapi Allah ampun ke tak? Kita still ada benda tu kan? Dan sepatutnya kita kena yakin Allah ampun. Tapi dia still rasa macam satu macam perasaan yang takutnya nak mati kan? Takutnya kan? Macam mana lah aku di akhirat nanti. Tapi tak, special, direct Allah bagi tahu confirm Allah ampun dia. On this particular case lah. So Nabi kata inilah hari yang paling gembira sekali sebab hang dah dapat satu recognition from Allah, our creator. Yang budak-budak tadi tu yang Nabi minta ampun semua tu, dia tergantung macam tu sajalah kan. Mungkin di akhirat nanti dia akan kena. Tapi untuk Ka'ab dengan lagi dua sahabat ni, Allah sebut. Allah ampun. Ha? Ha. Kemudian faqultu amin indaka ya Rasulullah amin indillah. Maka Ka'ab katakan, ya Rasulullah, keputusan ini adakah daripada engkau ataupun daripada Allah? Kata Nabi, bal min indillah. Tidak, ini daripada Allah, bukan daripada saya. Oh, dia rasa lega lah. Ya. Dan maka dia pun peluk Rasulullah apa semua ni. Itulah ceritanya. Sampai ayat itu, ayat dalam sebut tadi lah, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhi ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Ini sampai ada ayat itulah dia masukkan dalam ni. Okey, panjanglah ayat ni. Tapi nak beritahu itulah yang berlaku, kesabaran dia yang dibuat untuk mengharungi semua itu akhirnya berbaloi. Dia kata lepas pada peristiwa tu, sepupu dia tadi mai salam dia balik, cium dia, semua minta maaf balik. Kami bukan nak pulau hang, kami just mengikut arahan Rasulullah. Bukan Rasulullah suruh pulau pun, Rasulullah tak suruh pulau pun, tapi kami takut. Macam itulah para sahabat terlalu berhati-hati kan. Takut jadi subahat, takut jadi, macam itulah. Tapi akhirnya dia merasakan kemanisan itu. Maka aku duduk. Qultu ya Rasulullah inni min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasul. Faqala Rasulullah SAW amsik ba'da malik fahuwa khairul lak. Ringkasnya, bila saya dah duduk je, saya dah terlalu happy, kata Ka'ab, ya Rasulullah, saya ni ada banyak harta, saya nak bagi semualah kepada Islam. Pasal saya dah terlalu happy dah. Maka Nabi kata apa? Amsik ba'da malika. Nabi kata jangan bagi sampai semua. Kalau hang nak bagi juga, mungkin hang nak banyak niat ke apa ke, ataupun hang happy sangat nak buat kenduri kesyukuran lah. Bahasa mudahnya kenduri kesyukuran lah. Jangan bagi sampai semua lah. Nabi cakap simpan harta for yourself, for your family, untuk awak punya neighborhood, jika jiran. Sebab kita konsep sedekah ni sebenarnya kita kena diri sendiri, kurba kan, ahli kerabat yang terdekat, jiran-jiran, kemudian dia baru merebak, baru dia pergi kepada orang awal dan sebagainya. Dia kena bermula dengan kecil, pergi ke besar dulu, kecil ke besar. Okay. Jadi Nabi kata jangan bagi semua, simpan untuk diri. Ini ada anak-anak nak sekolah, simpan. Okay. Itu lebih baik. Okay. Kemudian itulah dalam hadis ni kita diajarnya begitu. Jadi Allahu Ta'ala alam, demikianlah kisah Ka'ab bin Malik yang dipulaukan, bahasanya dipulaukan selama 50 malam akibat daripada dia bercakap benar bila mana dia tidak mengikuti perang Tabuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Saya tunjuk slide, tak buka slide. Okey, ini kita tengok sikit slide. Okey, ini alasan ketinggalan kerana lengah dan keliru. Ini simple je lah, ini just point saja. Kalau nak saya boleh bagi. Ini just saya punya simple note salah. Okey. Okey. Penyesalan dia semua tu. Kemudian hukuman diumumkan dah 50 hari pengasingan. Okey, pengakuan dosa. Ini je saya buat untuk kelas ni. Kalau para ibu ayah nak, saya boleh bagi je nonton ni. Okey. Okey, itu sajalah. Okey, Allahu Ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sekarang sampai sesi soal jawab. Silakan sahabat, ada yang nak bertanya Ustaz tak? Atau nak penjelasan lagi? Silakan.
Atau nak komen ataupun nak beri pandangan kan. Mhm. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Ustaz, kalau tak ada saya mulakan ya. Saya nak tanya satu ni. Kita dalam peperangan Tabuk ni, mereka pergi. Lepas tu sampai di sana tak jadi perang sebab tentera Allah dah apa kan? Allah timbulkan perasaan takut pada musuh kan. Macam peperangan dengan mana yang di Madinah tu dengan dengan apa ni? Orang munafik juga kan ke orang Yahudi? Yahudi kot rasanya. Yahudi di Madinah. Peperangan Kandak ke dengan peperangan dengan Bani Nadir ke dengan apa? Tak salah macam tu jugalah kan ditimbulkan takut kan. Khaybar kot. Lepas tu tapi bila balik walaupun tak jadi perang, macam seolah-olah Nabi membuat apa ni, memang situ macam satu proses ke prosedur ke, macam dia buat postmortem, siapa yang tak pergi dia akan tanya seorang-seorang apa sebabnya. Hmm. Memang itu dalam hadis tadi sebut, memang itu adalah satu amalan Rasulullah lah. Sebab Nabi, saya suka perkataan tu, postmortem kan. Sebab pandangan saya macam ni lah, kalau kita tengok dalam syarah, bukan bukan Nabi nak bukan Nabi nak siasat sangat. Tujuan Nabi adalah nak minta ampun bagi pihak mereka. Sebab Oh. bila arahan dah dikeluarkan oleh Rasulullah, bermaksud itu adalah arahan agama kan. Sebab agama ni Quran dan hadis. Quran kalam Allah, hadis kalam Nabi. So bila kalam Nabi sebut pergi perang, ia adalah syariat agama, wajib pergi. So bila ada orang yang tak pergi, Nabi still nak sayangkan mereka, Nabi akan berkumpul itu in order for Rasulullah untuk dengar dia excuses, dan Nabi akan minta ampun. Walaupun bagi saya lah, secara peribadi saya yakin Nabi boleh baca psikologi dia ni menipu ni. Tapi Nabi still minta ampun. Itu bagi saya itu tujuan Nabi. Bukan Nabi nak cari salah, tapi Nabi nak cari jalan untuk agar para sahabat ini tidak diazab. Sebab itulah Abdullah bin Ubay pun, bapa munafik tu, Nabi still doakan dia. Walaupun Sayyidina Umar tak setuju kan. Tapi akhirnya Sayyidina Umar lah yang betul lah sebab tak setuju. Tapi maksudnya Nabi still nak, kalau sebelum mungkin Nabi nak, walaupun dia tu bapa munafik, tapi Nabi still, cinta Nabi kepada kita tu lah terlalu agung lah. Ada soalan di chat tu Ustaz? Tu saya tengok tadi daripada Puan Zainun. Boleh share tak slide ni? Boleh. Dah share dah tadi kan? Bukan masuk, mungkin Puan Zainun nak simpan kot kan kopi dia. Boleh Mungkin saya boleh. hantar dekat Aunty je nak, Aunty Noriah boleh? Boleh tak ada masalah. Saya hantar kat WhatsApp nanti. Lepas tu daripada Tuan Amin, berkenaan dengan perang Tabuk ni, ada ke orang berat tulis dalam sejarah perang dunia? Ada. Cuma saya nak rekomenkan buku, tak ada pada saya sekarang, tapi ada. Memang ada. Ada perang Tabuk memang. Orang barat kalau tulis, dia tulis, ada satu buku tu dia tulis siri peperangan Prophet Muhammad punya war. Saya pernah baca. Tu saya tak ingat dia punya tajuk tepat, tapi nak bagi tahu ada lah. Ada. Sebab orang barat ni dia kaji kita lebih daripada kita. Sebab tu buku Syekh Abu Bakar Sirajuddin, Martin Links tentang Muhammad itu laku keras di barat. Oh, kelas. Buku Muhammad tu kan, tulisan Martin Links tu. Ada lagi soalan? Kalau tak ada saya soal satu lagi ya. Ustaz, tadi macam Ustaz sebut perang tu, perintah pergi perang tu Nabi yang perintah kan. Tapi zaman kita ni macam nak membela Palestin tu, dia orang Islam, dia berkenaan dengan Islam jugalah kan. Nak mempertahankan Masjidil Aqsa apa semua tu. Dah Nabi tak ada, tapi kiranya menjadi sunnah juga ke yang tu? Kira perintah juga ke orang-orang Islam kena pergi pertahankan? Secara umumnya perintah untuk kita Tak ada menyahut perintah kan, Nabi dah tak ada kan? secara umumnya memang menjadi tanggungjawab kita bila umat Islam secara moral kita kena tindas, kita wajib pergi untuk bantu. Okey, itu umum. Tetapi menilai kepada wakil sekarang, dia ada maqasidus syariah yang mana kita ada keterbatasan sempadan dan sebagainya. Okey. Yang mana taklif itu tak terletak atas bahu kita. Dulu yes, dulu sebab dia khilafah, dia besar. Kita boleh cross, tak perlu visa, tak perlu cop, tak perlu pasport, tidak ada wilayah apa? Wilayah kedaulatan. Kita kena pergilah bila kita dengar seruan itu. Sekarang ni burden itu ataupun taklif itu terletak atas bahu para pemimpin. So kita tidak akan dipersoalkan kalau kita tak pergi. Okey, tetapi kita kena berdoa lah.
Tapi kalau seruan itu sampai, kita wajib pergilah. Tapi untuk for the time being ni, burden itu terletak pada tangan pemimpin Islam seluruh dunia sebab keputusan di tangan mereka. Tapi yes lah, kita faham mereka ada perkiraan mereka. Let's say Malaysia nak pergi. Kita punya jet punya keupayaan, dalam ni kan ada sebahagian daripada golongan apa ni kan, pertahanan kan. Kita punya keupayaan jet pun tak mampu nak, bukan kita, saya ingat jet memang tak mampu straight kan. Saya ingat Malaysia tak boleh straight ke Israel. Jet dia bukan flight, kalau flight pun mesti kena ni juga kan, kena cakap apa? Transit. Transit juga. Apatah lagi jet, minyak tak cukup dan sebagainya. Negara mana nak bagi kita transit? Even kita fly nak keluar lalu udara Thailand, untuk in order for us untuk serang Israel pun Thailand takkan bagi lalu orang udara dia. So banyak kekangan akhir zaman ini. Itu cakap fitnah akhir zaman. Ha? Tapi hari ni bila kita tidak membaca politik, tak membaca geopolitik, tak mau nak berlapan darah sebentar, kita akan makilah pemimpin itu jahat, pemimpin ini jahat, pengecut bacul. Macam saya cakap tadi lah, ungkapan saya ni kalau orang awam dengar dia akan cakap saya ni bacul lah. Tapi saya nak beritahu realiti moden akhir zaman ini, fitnahnya begitu yang kita macam terperangkap, tak boleh nak bergerak ni. Kita nak sangat nak pergi, tapi macam mana? Keupayaan tak cukup, jet kita tak boleh sampai. Kalau kita boleh sampai pun kita nak transit, negara mana nak bagi? Saya bagi contoh, minta maaf saya panjang sikit ibu ya, luahan. Saya bagi contoh. Masa Iran hantar ICBMS ke Israel, dia cross laluan Jordan, Jordan intercept. Bila Jordan intercept, orang akan maki Jordan jahat. Tetapi bila kita membaca di sudut perspektif Jordan, Jordan have to intercept in order for Jordan untuk halang misal tu jatuh ke Masjid Al-Aqsa. Sebab kan Masjid Al-Aqsa kan dah masuk teritori Israel punya ni dah, tering barat. So kalaulah jatuh, dia terpaksa buat. Sebab ini ibu ayah semua dah tahu, dalam ni kan ada profesor semua. Kan Jordan dah dapat satu perjanjian dengan Israel, iaitu Masjid Al-Aqsa di bawah penjagaan dan amanah untuk Jordan. So Jordan yang maintain Masjid Al-Aqsa. Gaji imam, segala elektrik, segala semua tu Jordan punya kuasa. Under Jordan punya custody. So Jordan kena protect. Sebab tu Iran tak marah Jordan. Masalah Iran tak marah Jordan pun bila Jordan intercept. Kita yang lebih-lebih. Sebab Iran faham benda tu. So itu the way politician dunia main. Qatar dia main sebagai apa nama ni, sebagai orang cakap referee, ya, tarik dari rambut dalam tepung. Anwar Ibrahim dia bawa mai orang Palestin ke sini. Saya ingat begitulah. Cuma ya, saya kena akui kita masih belum cukup. Sebab melihat kepada kesengsaraan di Gaza, kita masih belum cukup. Tetapi nak kata kita tak berjuang langsung pun tak boleh juga. Bagi saya, berbalik pada soalan anti tadi, burden seruan itu tak terpikul atas bahu individu. Sebab dalam agama kita sebut sebagai fiqhul waqi', iaitu waqi' fiqh sekarang ni tak memungkinkan itu. Kalau kita pergi sekarang, dia akan jadi burden kepada negara. So mereka akan tahu, oh Malaysia ada teroris, so Malaysia masuk dalam list, so dia akan serang Malaysia pula. So dia banyak benda. So keterikatan kita kepada pemimpin. Tapi let's say esok Kerajaan Malaysia umumkan kita akan hantar tentera Malaysia dan anyone dalam rakyat Malaysia untuk pergi ke Gaza, supaya willing nak pergi, kita wajib sambut. Okay? Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari. Nabi kata, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak pernah berjuang dan tidak pernah terlintas sedikit pun nak berjuang, dia akan mati atas salah satu cabang-cabang munafik. Maksudnya apa para ibu ayah? Mungkin kita tidak ada rezeki nak berjuang. Mungkin, ataupun mungkin kita ada rezeki, tapi at least kita tanam dalam hati. If one day aku dipanggil ataupun anak aku dipanggil, aku akan pergi. Aku akan relakan anak aku pergi. At least kita dah niat. Okay? Kita kena macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Silakan Puan Faridah. Puan Faridah tadi ada yang cakap siapa? Assalamualaikum Ustaz. Saya Fauzia. Nak Ya. tanya satu Ustaz. Macam mana hukum nak tahu, sebab ada negara-negara Islam yang ada hubungan diplomatik dengan Israel tu. Macam mana pandangan Ustaz? Macam Mesir, Turki tu, macam mana pandangan Islam kalau keadaan macam ni? Sebab dia orang memerangi orang Islam di Palestin tu Ustaz. Dia
bagi saya kan dalam tempoh ini hubungan dengan Israel itu dia macam satu pengkhianatan kepada umat Islam lah, pengkhianatan. Tapi dalam konteks Mesir mungkin kita boleh faham kalau Mesir tarik hubungan dia dengan Israel, mungkin Israel akan tutup pintu terus, lagi susah pula. Mungkin ICC dia cuba tarik tali lah bahasa Penang, tarik rambut dalam tepung. Tapi yelah, bagi saya macam tu lah. Kalau kita tak bergerak as a soft, kita akan jadi macam tu lah. Kita bergerak individu sekarang. Mesir, sebab negara Islam ni, kita mudah menghukum saudara sendiri. Ya? Mesir berjuang lawan Israel 48, 56, 67, 73. Dan bila Mesir dah jatuh miskin zaman Anwar Sadat, he have to sign Camp David kan 78. 78. Masa tu siapa Menteri Israel tak ingat. Ishak Rabin ke? Tapi dia sign Camp David. 79 Mesir dibuang daripada Liga Arab. Maksudnya kita mudah menghukum saudara kita. Tapi itulah, saya tak nafikan sentimen dia, kita akan marah. Dalam keadaan begini, at least, tak tahu, susah sensitif lah benda ni kan. Saya cuba berada pada kedudukan yang, saya faham situasi negara-negara Arab yang dia tak rela tapi dia terpaksa. Tapi saya juga geram bila melihat orang Arab tak rasa apa kah. Macam Mesir viral 2-3 hari lepas konsert. Tengok tak konsert kat Mesir tu? Ya Allah, melampaunya. Dia sebelah Gaza dah kot. Dia boleh anjurkan konsert dan orang Mesir puluhan ribu kau yang pergi tu. Tapi kita lemah setahap itulah. Ya? Sebab tu Nabi kata, bal antum yawma idzin kasir lakin rusa'u ka rusa'is sail. Kamu memang banyak, Nabi kata akhir zaman, tapi kamu banyak pun macam buih di waktu banjir. Sedih lah, sedih. Tapi para ibu ayah, saya optimis kemenangan di pihak kita. Yakinlah. Dulu masa Israel mula-mula masuk jajah Palestin tahun 48, the first two country yang fight, yang sokong dia tanpa alasan apa? First Turki. Then nombor 2 apa? Iran. Tapi sekarang Allah dah pusing dah. Negara yang dulu sokong dia, sekarang dah mula lawan dia. So tak mustahil kelak mungkin dia akan bergaduh dengan Amerika. Sebab rakyat Amerika sekarang ni pun dah tak tahan dah. Tengok pilihan raya Amerika sekarang. Kamala Harris dengan Trump. Apa isu rakyat Amerika bawa. So mereka dah telah mula berpersoalkan kenapa cukai-cukai rakyat Amerika tu dihantar untuk membantu Israel. Mereka merancang. Allah merancang, perancangan Allah lebih benar dan lebih tepat. Allah akan memenangkan kita. Tengok di barat, di Eropah, bagaimana negara-negara dunia sudah pun membuka mata. Israel sekarang sedang membohongi diri sendiri saja. Hakikatnya mereka sedang menenun kekalahan mereka sendiri. Tu soalan. Okey, Terima silakan kasih, Puan Ustaz. Faridah. Puan Faridah, terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz nak tanya berkenaan dengan cerita Kaab tadi kan. Bila orang lain bercakap benar, bercakap bohong, Nabi minta ampunkan kesalahan mereka, sedangkan Kaab yang bercakap benar tu Nabi tak cakap apa-apa, tunggu wahyu Allah. Kenapa macam tu? Kenapa Nabi tidak minta maaf saja, sebabnya Kaab tu dah orang kata bertaubat, maknanya dia dah sedar kesalahan dia dan dia memang betul-betul dah menyesal masa tu kan. Lepas tu satu lagi, bukankah Nabi suruh berbuat baik dengan orang, jadi bila semua orang pulaukan dia, macam mana tu? Bagi salam pun tak jawab. Bukankah itu bukan ajaran Nabi? Nabi nak semua berbuat baik dengan orang lain kan? Baik. Soalan ini dalam ni okey lah kan. Tapi kalau kat luar mesti orang cakap macam kita ni kan, tak puas hati. Tapi bagus, soalan macam ni baik. Untuk kadang-kadang orang dia tertanya tu dia akan terjawab lah. Okay, baik. Yang pertamanya, kenapa Nabi boleh mintakan ampun untuk golongan yang menipu tadi? Sebab yang menipu tu dia menipu. So dia cakap saya sakit. So Rasulullah cakap ya Allah dia sakit. Betul, sebab tu saya cakap tadi. Saya yakin peribadi saya, mungkin saya salah, tapi saya yakin secara peribadi sebab Rasulullah ni bijak. Rasulullah boleh baca psikologinya dia ni menipu lah. Mungkin Rasulullah tak tahu. Mungkin Rasulullah tak tahu yang dia menipu. Tapi sebagai adab kita sebagai umat Rasulullah, kita yakin Rasulullah bijaksana. Mungkin Rasulullah tahu secara psikologi. Sebab hadis ni juga sebut, Kaab kata, lelaki-lelaki yang 80 orang tadi tu dah pun dikenali sebagai kaki menipu. Kan?
Semua perang sebelumnya mereka tak pi pun. Tapi bila mereka sampai, mereka create story. Tapi tugas Rasulullah ialah apa? Untuk menghukum yang zahir. Itu kaedah dia. Kaedah adalah agama. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kita hukum atas zahir. Batin hati kita tak tahu, itu milik Allah. Betul saya cakap tadi. Bila dia isytihar depan, ya Rasulullah saya sakit, dia tipu lah kan. Rasulullah tak ada cakap yang ya Allah dia tipu, ya Allah dia tak sakit pun, ya Allah. Nanti apa public punya pandangan? Apa kesan lagi 1400 tahun akan datang? Barat sedang menulis orang tali sini. Sebab tu pintu tu Rasulullah tutup. Okey, dia sakit, ya Allah dia sakit, ampunkan dia. Tetapi dia terlepas di situ. Ya Allah dia tak terlepas. Dia telah bohong satu. Yang kedua dia bohong Rasulullah. Dia tak terlepas. Tetapi kaedah agama, kita menilai hanya pada on paper ataupun secara zahir. Selebihnya urusan Allah. Unless benda tu memerlukan kita untuk siasat yang lebih rapi macam ancaman kepada negara, sebab tu kita kena siasat lah. Kita tak boleh terlalu lurus. Tapi dalam konteks individu ni macam tu. Saya ingat macam tu. Sebab kesan yang lebih besar kalau Nabi cakap kau menipu, nanti depa akan tinggalkan agama, depa akan sebarkan berita yang tak elok kepada tentang Nabi. Orang pula akan cakap oh Nabi boleh baca macam tu. Nanti bila Nabi dah meninggal, Nabi dah wafat, nanti bila Abu Bakar pun akan buat macam tu. Adakah para pemimpin Islam yang datang kemudian, raja-raja Islam Umayyah Abbasiyah pun akan buat benda yang sama? Bila orang macam tu, wahai raja, saya tak jual perang sebab ini. Raja akan cakap, oh menurut pandangan mata hati beta awak menipu. Tak boleh lah sebab dia tu bukan Nabi dah. Tapi kalau Rasulullah tak mulakan uswah ikutan yang macam tu, nescaya orang lain akan buat macam tu. Lepas tu Nabi dah buat satu dawabit. Maksudnya line awal iaitu kita nilai zahir saja. So para pemimpin datang kemudian, you tak boleh beyond against Nabi, lebih daripada Nabi dah. Awak tak boleh kata saya boleh baca hati awak menipu. Orang akan bagi dalil, Nabi pun macam tu kan, nampak tak? So saya ingat lebih kepada Nabi nak jaga apa? Maslahah lah. Maslahah. Sah. Silakan buat propnya. Silakan. Ustaz, saya rasa the same thing juga dan Rasulullah dia buat dengan bila peristiwa ifki melibatkan isterinya juga. Dia walaupun dia tahu dia dah tahu tapi dia tidak ambil keputusan dirinya. Jadi untuk that one to prevent nanti orang kata ni sebab sahabat ramai ni nanti kerang lain. Jadi nanti set a precedent. Next time kalau tak ikut sama, kita boleh minta maaf. Jadi saya rasa dan juga kemanisan bila kita dah kena sampai ke down sekali, bila dapat satu pengampunan yang datang daripada Allah tu, itu manisnya. Jadi saya rasa Rasulullah walaupun dia memang menunjukkan pribadi yang itu, tetapi saya juga bila dia sanggup buat dengan dia tinggal ikut kepada tidak memihak kepada Aisyah, isteri dia Saidina Aisyah masa ifki tu, menunjukkan pribadi dia tidak mahu mengambil kehukuman itu pada tangannya, biar datang daripada Allah. Dan the sweetness that come up bila dia datang daripada Allah untuk Saidina Aisyah dan juga sahabat Rasulullah yang Ka'ab ni cukup sweet lah. Tetapi itu dia mahalnya bercakap benar lah. Benar. Kan bagi saya lah, saya nampak banyak Rasulullah tidak mendahului Allah daripada segi walaupun dia tindakannya kadang-kadang kita kata Rasulullah ni paling ihsan punya orang lah, paling itu, tetapi ada certain time tegas bila dia melibatkan perintah Allah. Bagi itu pendapat saya lah peribadi. Lagi satu saya nak tanya Ustaz, bila saya baca buku Ustaz Al-Fasanat ini dah tertukar sikit. Saya jumpa bila cerita pasal para imam kutub sitah tu, Ustaz ada beri status ringkas dia. Pakal ilal dan rijal tu apa maknanya Ustaz? Okay. Pakar ilal dan rijal tu bermaksud kan para perawi kan ada, kan bila kita baca hadis kan ada sanad daripada A daripada B daripada C sampai Rasulullah kan.
So Ya. para lelaki itu kita sebut sebagai para rijal lah, para lelaki, para perawi. Okey. Jadi pakar rijal dan pakar syariat ni maksudnya ulama-ulama yang dapat status itu mereka sangat mengenali semua lelaki-lelaki itu. Mereka kaji luar dan dalam A to Z. Sangat tahu. Dan pakar ilal bermaksud kalau ada hadis tu kecacatan di mana-mana, dia boleh macam ni lah. Dia boleh detect. Macam doktor lah. Oh, kalau batuk macam ni, dia sakit macam ni. Kalau dia punya posture badan dia macam ni, dia sakit macam ni. Hadis disebut ilal. Ilal. Maksudnya, kekurangan hadis, kecacatan hadis. Ilal tu kecacatan. Kecacatan hadis ataupun kecacatan perawi dekat mana-mana, ada orang yang tak boleh detect. Para pakar dia boleh detect. Antaranya macam Ali Ibn Madini yang saya sebut dalam buku tu kan. Memang powerful lah ulama-ulama yang macam ni. So memang power. Okey. Tadi soalan anti tadi yang tu saya belum satu lagi soalan kan tentang macam mana yang tak jawab salam tu kan. Saya ingat macam ni sebab zaman itu wahyu belum turun habis. Proses hukum sedang berjalan. So kita belum dapat satu muktamad. Macam mana kita nak deal dengan orang yang macam ni? Orang yang tergantung status dia. Sebab tu para sahabat tak berani. Sebab tu mereka bukannya nak memusuhi, nak saja-saja nak pulau Kaab, tapi tak berani. Tetapi dalam konteks tak jawab salam tu, saya ingat dia lebih kepada individu lah. Sebab Rasulullah sendiri pun jawab salam. Tadi kan Kaab cakap, dia tengok mulut Rasulullah, Rasulullah jawab salam. Kemudian Rasulullah pun curi-curi tengok dia. Tetapi untuk Abu Qatadah, dia straight sikit kan, dia cakap, tak tahu, malah dia kan. Mungkin saya ingat itu mungkin individu lah. Mungkin individu. Tapi secara menghormati sahabat, alasan paling jelas adalah kerana proses penyempurnaan Islam belum habis. Wahyu sedang berjalan. So, masih belum dapat jawapan. Untuk orang macam ni, kita nak buat macam mana? So, kita nak react macam mana? Kita kan? So, sebab tu para sahabat ambil jalan berhati-hati, kita KIV. Mereka tak memusuhi Kaab. Cuma mereka KIV dulu hubungan tu. Macam tu. Cuma biasalah manusia ada yang terlajak, lebih laju apa? Lebih lajak daripada laju kan? Macam itulah manusia. Ustaz, nampak macam satu keadaan yang tak adil pula. Orang yang tak bercakap benar senang aja lepas. Bila orang yang bercakap benar tu agak memang pahit dah kan. Dipulaukan sampai kan bolehlah tahap kena berpisah dengan isteri tu. Hukumannya tu sebelum wahyu turun tu memang amat berat jugalah kiranya yang dihadapi oleh orang yang 3 orang ni kan. Tapi kalau diikutkan apa sebenarnya tujuan dia buat macam tu sampai terlalu berat juga. Kira panggil kalau kita tengok keadaan macam tu kan sebab salah macam tu kan memang agak berat. Adakah sebab Allah pasal disebabkan yang mereka tak pergi tu berperang tu Allah nak bagi kemaafkan yang akan meningkatkan darjat mereka ke apa dengan bercakap benar tu. Agaknya nak dapat sesuatu yang bagus tu memang susah lah. Agaknya dia kena melalui proses hukuman yang macam ni lah kot. Tak? Itu pandangan saya ke macam mana Ustaz? Betul ke tu Ustaz? So, Cik Anti dah jawab soalan Anti sendiri. Betul tu kan? Tak tahulah. Pengamalan yang Lagi satu soalan saya. Macam kalau saya tengok macam tu, adakah Allah dah gerakkan hati apa ni? Siapa tadi? Kaab ni, sahabat Nabi ni tak pergi berperang, dibiarkannya dia galit dengan urusan apa ni, kebun-kebun dia apa semua. Sebab Allah tahu kan perang tu takkan jadi nanti kan. Jadi dia tak payah pergi lah. Adakah itu kira takdir Allah dia tak pergi. Tapi Allah nak tunjukkan contoh orang yang tak pergi berperang, bercakap benar. Inilah contoh-contohnya apa hukumannya yang apa kan? Yang dilaksanakan untuk mereka. Ke macam mana? saya perasan Anti selalu tanya soalan yang berkaitan dengan takdir macam tu kan. Macam takdir kan? Yelah persoalan tentang takdir ni dia terlalu seni lah. Dia terlalu macam Yelah terlalu dia dah bersiap. Dia dah bersiap tapi tak complete aje lah kan. Bukan dia tak nak pergi kan. sebenarnya memang Allah tahu semua. Ha. Tapi itulah kan sebab sebab manusia ni Allah Maha mengetahui. Cuma tindakan kita itu atas izin Allah, tapi Allah izin belum tentu izin bukan bermaksud redha kan. Jadi macam mana So, aku memang nampak macam tu tapi tak tahulah. tapi hakikatnya dia akan sebab saya lapik jawapan saya dengan dalil lah.
kata kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ni pemimpin, kita semua ni adalah orang yang menguruskan. So setiap seorang dalam kalangan kita akan dipersoalkan pengurusan kita itu. Jadi hadis tu menjadi dalil bagi saya untuk nak beritahu itu decision yang Kak buat lah. Tapi yes, dalam pengetahuan Allah lah. Jadi sebab tu kita akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita. Sebab kalau tidak, semua akan cakap saya buatkan ni kerana takdir Allah. Dia akan jadi polemik. Tadi anti yang baca buku Al-Furqan tu kan, saya dah ceritakan tentang kelompok Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah yang dia jadi bergaduh ni sebab takdir dia. Ada yang cakap Allah yang buat semua, kita cuma pelakon. Ada yang cakap Allah bagi markah saja, kita yang buat semua. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah cakap kita buat, Allah tentukan. Kita merancang, Allah menentukan. Kita ikhtiar, Allah yang tentukan. Kalau Allah izinkan, izin bukan tentu redha. Allah izin Israel jajah Gaza, tapi Allah tak redha perbuatan tu. Macam tu. Itulah saya takut saya cakap jawapan tentang takdir ni sebab dia terlalu seni. Ya, susah sikit sekarang. Ha. Okey, ada lagi soalan, silakan. Ustaz, saya fikir the big thing yang kita patut ambil pengajaran daripada kisah Ka'ab ni lah bagaimana kemewahan itu melalaikan kita. Ka'ab ni sahabat Nabi, seorang yang begitu sekali dia punya pegangan agama dia. Kita ni siapalah? So maknanya kalau dia yang begitu sekali pegangan agamanya boleh lalai dengan kemewahan, jadi kita kena lebih hati-hati lagi sebab kita lagi lemah daripada itu. So I think that itu yang saya dapat daripada apa yang Ustaz cerita malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Betul. Saya setuju sangat kan, betul lah. Sebab Betul. sebab masa itulah tuaian ni semua menjadi kan. Betul lah tu. Pengajaran untuk kita kan. Silakan. Ada lagi ke? Tak ada lagi ke? Ada tak ada? Ingat tak ada lah Ustaz. Diam aja tu. Silakan lah tu tak Ustaz. Sekarang pun dah 10.38. Kita tutuplah kuliah malam ni dengan tasbih kafarah. Okay. Sebelum tu sekali lagi lah saya nak ucap terima kasih kepada semua para ibu ayah dalam ni atas bantuan terhadap sekolah saya tu lah. Mengutuk keris salam banyak-banyak. Terima kasih. Esok anak-anak itu akan berangkat untuk program ini 3 kilo malam. Terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa fadhal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa hdina fi latil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi